Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Soalan yang ke-6, anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu, bahagian-bahagian ataupun jenis-jenis tauhid dan faedahnya. Jadi tauhid ini terbahagi kepada beberapa pembahagian. Dan dia mempunyai faedah-faedahnya, mempunyai kelebihan-kelebihan, munafaat-munafaat kita mempelajari ilmu tauhid. Soalan yang ke-6, limadza arsalallahu rusula? Mengapakah telah mengutus oleh Allah Ta'ala akan para rasul? Kalau seorang rasul, satu rasul dipanggil rasulun. Rasulun tu seorang rasul ataupun satu rasul. Rasulun, rasulani, rusulun. Kalau dia ma'rifah dengan alif lam, ar-rusul. Jadi soalannya di sini, mengapakah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul? Apa tujuan? Apa maksud? Apa sebab Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul? Jawapannya, arsalahum lid-da'wati ila ibadatih. Allah Ta'ala mengutuskan mereka untuk berdakwah, mengajak manusia supaya beribadat kepada Allah. Kerana sebelum dan ketika para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dan ketika rasul itu diutuskan, kaum mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum mereka menyembah, beribadat kepada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Sama ada sembah matahari ke, sembah kayu, tokkom, berhala dan sebagainya. Jadi tujuan diutuskan para rasul untuk mengajak, menyampaikan dakwah kepada manusia supaya hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Lepas tu dia kata apa lagi? Wa nafasyirka, dan menafikan syirik. Menafikan syirik apa maksud? Menafikan ada sekutu, ada tandingan, ada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Bukan sahaja mengajak sembah Allah Ta'ala, tetapi dalam waktu yang sama menafi kesyirikan. Maknanya menolak berlaku sebarang kesyirikan, yakni menganggap ada Tuhan yang lain seperti Allah, ataupun Tuhan yang lain berkuasa seperti Allah Ta'ala, ataupun yang lebih tinggi daripada Allah. Itu maknanya syirik. Sebab orang kafir ini di zaman Nabi SAW, mereka boleh sembah Tuhan, sembah Allah, sebab turunnya surah Qul ya ayyuhal kafirun tu kan. Mereka ajak Nabi supaya bertolak ansur di dalam pengabdian diri kepada Tuhan. Suatu masa kami beribadat sebagaimana kamu lakukan. Dalam waktu yang lain pula, kamu pula ikut kami, bagaimana cara kami buat ibadat. Supaya tak payahlah kita nak bergaduh-bergaduh kelahi-kelahi ni. Itu cara mereka nak berdamai. Cara mereka nak beramai dengan Nabi, maka kita ajak sama-sama buat satu ibadat. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata, lakum dinukum waliyadin. Di dalam masalah ibadat, i'tiqad, pegangan, kepercayaan, dia tak boleh tolak ansur. Toleransi lah, tak apa ni, kita tak nak gaduh-gaduh ni, pening ni bergaduh-gaduh ni, buang masa kan. Tetapi dalam masalah i'tiqad, beribadah, dia tak boleh. Kerana agama Islam telah tetap, dia tidak boleh berlaku sebarang tokok tambah. Lebih-lebih lagi perkara di dalam nak beribadat kepada Allah, di dalam nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna", sesungguhnya kami telah mengutuskan, kami di sini iaitu Allah Subhanahu wa taala,
fi kulli ummatin, pada setiap umat. Setiap umat. Maknanya umat apa? Kalau kita kata setiap umat, bermula daripada umat Nabi Adam AS sampailah umat Nabi yang terakhir, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad ini, setiap umat tu disebut oleh Allah, dibangkitkan, diutuskan seorang rasul. Apa peranan, apa tugas rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah? Dia kata walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, tujuannya ani'budullaha, mengajak manusia hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam waktu yang sama, wajtanibut taghut, hendaklah menjauhkan diri daripada taghut. Kita tengok taghut itu apa makna? At-taghutu syaitanud da'i, sembah Allah Ta'ala dan menjauhkan diri daripada taghut. Maksudnya bila dah sembah Allah Ta'ala, jangan sembah taghut. Apa makna taghut? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebut perkataan taghut. Dia kata at-taghutu asy-syaitanud da'i, syaitan yang mengajak, yang menyuruh, yang memanggil ila ibadati ghairillah, kepada ibadat selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau kita sembah syaitan, syaitan taghut. Sembah berhala, berhala taghut. Di dalam kitab-kitab tafsir menyebut ma'ubida min dunillah minal awthan wasyayatin, sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala, daripada berhala-berhala, kepada syaitan-syaitan, kepada kayu, kepada batu, sesuatu yang dianggap hebat. Manusia melahirkan kegerunan, takut kepada makhluk tersebut, sama ada sebut batu ke, berhala ke, tokong ke, maka itulah yang juga dipanggil taghut. Itu dipanggil taghut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid, muttafaqun alaih. Para nabi itu adalah bersaudara, agama mereka adalah satu. Apa maksud bersaudara di sini? Para ulama di dalam mentafsirkan, mensyarahkan, menghuraikan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perumpamaan, satu contoh, seolah-olah semua para nabi ini bersaudara macam adik-beradik. Yang dimaksudkan di sini, ada persamaan di sudut pembawaan tauhid, pembawaan akidah. Maknanya akidah para nabi ini sama je. Semuanya mentauhidkan Allah. Dan bukan sahaja mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengajak orang supaya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Bila melakukan penyembahan, peribadatan kepada Allah, tidak berlaku sebarang syirik. Jadi sebab itu dipanggil sama. Agama mereka satu. Maknanya agama Islam iaitu agama penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam Al-Quran disebut 25 orang nabi lagi rasul, ramailah 25 orang tu yang wajib kita percayai, yang kita imani, tetapi agama dia sama dia. Jadi tang mana yang berlaku perbezaan ini? Ada perbezaan di antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain, seorang nabi dengan nabi-nabi yang lain. Bukan di sudut akidah, dan akidah sama aja. Di sudut hukum syariat. Di sudut hukum syariat. Kerana sesuatu hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zaman, kedudukan, keadaan umat masing-masing. Sama. Kita selalu bagi contoh apa dia? Kalau Bani Israel ni Yahudi dan Nasrani, bila mereka melakukan kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara mereka nak menebuskan dosa, nak taubat setelah mereka insaf daripada dosa dan kesalahan, kesilapan yang mereka lakukan? Allah Ta'ala suruh apa?
suruh bunuh diri, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Adapun syariat di zaman kita, kalau kita buat dosa dia suruh apa? Taubat ya. Istighfar kan? Itu yang Nabi ajar. Ada tak perbezaan di sudut syariat? Di sudut syariat ada. Itu contoh bertaubat. Kalau di sudut sembahyang, umat dulu lebih banyak sembahyangnya. Bila Nabi SAW naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Nabi nak turun ke bumi kan, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah Ta'ala arahkan ataupun Allah Ta'ala kurniakan, hadiahkan kepada kamu? Lalu jawab Nabi SAW, 50 waktu sembahyang sehari semalam. Dia kata minta kepada Allah Ta'ala, umat aku tak boleh nak buat. Akhirnya dapat 5. Maknanya kita 5 waktu, mereka banyak lagi puluh-puluh waktu kena sembahyang. Contoh yang kedua di sudut hukum syariat. Contoh yang ketiga apa dia? Masalah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagai umat yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini menjadikan kamu orang yang bertakwa. Saya selalu sebut, bila sebut la'alla ni dalam Quran, kita belajar bahasa Arab dipanggil mudah-mudahan, semoga kan. Tetapi para ulama menyebut di sudut maksud la'alla di sini, kalau dalam Quran dengan makna pasti jadi orang bertakwa. Kalau betul-betul puasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, confirm jadi orang bertakwa. Tetapi isunya di sini persoalannya, kenapa tak apa nak jadi orang bertakwa? Puasa dah banyak kali dah, bukan sekali. Setiap kali masuk bulan puasa semua orang puasa kan. Tapi tak jadi golongan ataupun orang yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebab kita tak berpuasa, tak betul-betul ikut cara Nabi. Kita berpuasa sebulan Ramadan, banyaklah pantang larang dalam bulan puasa kita tak buat. Lepas bulan Ramadan masuk Syawal, dah tinggal balik amalan-amalan yang lazim, yang biasa kita buat dalam Ramadan. Lepas tu akhlak kita, perangai kita dah berubah balik. Sebab tu tak rupa nak jadi. Okey, 3 contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Masalah bertaubat, berlaku perbezaan. Masalah sembahyang, berbeza. Umat Nabi Muhammad dengan umat yang terdahulu. Masalah puasa sama. Puasa ni demo lebih panjang. Ada di kalangan umat yang terdahulu bukan sebulan, ada yang 40 hari puasa. Kita 30 hari ataupun 29. Ada yang sampai 60 hari. Itu di sudut bilangan hari. Di sudut masanya pula, bukan daripada subuh sampai maghrib, lebih panjang lagi. Sebab apa begitu? Tadi saya dah sebut, sesuai dengan kedudukan, keadaan, dengan tubuh badan, kekuatan fizikal mereka. Mereka boleh buat. Adapun umat Nabi Muhammad ini, Allah Ta'ala jadikan umat yang umurnya tak panjang, antara 60 sehingga 70 tahun. Di sudut kekuatan pun tak ada, sesuai lah syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad laksanakan ataupun amalkan. Soalan yang ketujuh, ma huwa tauhidur rabb? Apakah ini maksudkan dengan tauhid rabb? Tauhidur rabb di sini dengan maksud tauhid rububiyah. Di bawah ni dikata ma huwa tauhidul ilah, tauhid uluhiyah. Hadirin sekalian, kalau kita mengaji, kita mengkaji dan kita membaca yang membahagikan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat, bukan dimulakan oleh Ibnu Taimiyah, bukan dimulakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi semua orang kata Ibnu Taimiyah mencipta kaedah baru di dalam tauhid. Ibnu Taimiyah disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenyataan ini, hujah ini adalah salah. Bagi orang tak mengaji sahaja, orang terikut, orang terpengaruh. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Aqidah Tahawiyah yang dikarang oleh Imam Tahawi, disyarah oleh Imam Abdul Ais, bahawa salaf dah membahagikan
golongan salaf ataupun orang yang ulama yang berpegang dengan akidah salaf, mereka telah membahagikan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tetapi sampai zaman sekarang ni, orang duk letakkan kesalahan kepada Ibn Taymiyah. Dia telah mencipta satu akidah baru. Dikatakan Ibn Taymiyah ni dia bukan salaf. Dia telah mencipta satu kaedah tentang akidah berbeza dengan salaf, berbeza dengan khalaf. Ni akidah dia sendiri. Yang tu yang tuan-tuan dengar kan? Betul tak? Cuba baca akidah Tahawiyah. Sebab tu kena bercakap berdasarkan kepada fakta. Jangan pakai reka, buat andaian, tak boleh. Islam ini adalah satu agama hujah, agama dalil. Islam adalah agama fakta. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datanglah hujah ataupun dalil kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Cuba baca akidah Tahawiyah. Dalam akidah Tahawiyah ada sebut. Tak ada sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum lahirnya Ibn Taymiyah lagi. Sebab kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang berkaitan dengan rububiyah. Kita akan jumpa ayat-ayat yang berkaitan dengan uluhiyah dan juga tauhid asma' wa sifat. Dia kata jawapannya, ma huwa tauhidur rabb. Apakah ini maksudkan dengan tauhid rububiyah? Rububiyah ni daripada Rabb, iaitu mempercayai Allah yang menjadikan alam, bahkan Allah Ta'ala yang menguruskan alam. Itu di mana maksudnya tauhid rububiyah. Allah Ta'ala sebagai sifat dia sebagai Rabb. Rabb ni maknanya mencipta, menjadikan dan mengurus, mentadbir. Dia kata tauhidu bi af'alihi kal khalqi wat tadbir. Iaitu tauhid di sudut Allah Ta'ala mencipta. Bila seseorang mempercayai Allah Ta'ala yang mencipta dia dan juga mengurus, mencipta makhluk dan mengurus makhluk, wa ghairihima, dan selain daripada mempercayai Allah Ta'ala menjadikan dan mentadbir. Bila ada di dalam akidah kita begitu, maka kita telah memiliki akidah ataupun kita telah memiliki tauhid rububiyah di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, pencipta sekalian alam, pengurus, pentadbir sekalian alam. Pertamanya sifat Allah Ta'ala yang disebut di sini adalah mencipta, yang keduanya mentadbir ataupun mengurus. Alamin apa dia? Alam-alam ni ma siwallah. Alam apa dia makna? Apa makna alam? Ma siwallah. Selain daripada Allah Ta'ala, semua dia disebut sebagai alam. Alam manusia, haiwan, tumbuhan, itu semua alam. Sifat alam ini dia berubah daripada tak ada kepada ada kepada tak ada. Macam kita daripada tak ada dulu kepada ada, lepas tu kita mati, itu sifat dia sentiasa berubah. Jadi di sini disebut tauhid rububiyah apa dia? Kepercayaan seseorang kepada Allah Ta'ala yang menjadikan alam, menjadikan makhluk dan mengurus alam, mengurus makhluk. Bagaimana Allah Ta'ala urus? Sekarang ni musim apa tuan-tuan? Musim panas kan? Allah Ta'ala tentukan, dia takdirkan, dia yang susun, dia yang atur. Sebelum ni berlaku musim hujan, pasang surut air laut, kadang-kadang surut. Siapa yang urus? Siapa yang takbir? Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Allah Ta'ala jadi sekarang ni malam, besok siang, semua ditakbir, diuruskan oleh Allah. Bila kita mempercayai keadaan itu, kita mempercayai bagaimana Allah Ta'ala ni selain daripada menjadikan, dan juga dia bersifat dengan mentadbir dan mengurus, itulah yang dipanggil tauhid rububiyah. Kita telah memiliki tauhid rububiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau adalah Rabb langit dan bumi. Maknanya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menguruskan langit dan bumi. Soalan yang berikutnya, ma huwa tauhidul ilah? Apakah yang dimaksudkan dengan tauhid ilah? Maknanya tauhid uluhiyah. Huwa ifradu bil ibadah, semata-mata menentukan Allah Ta'ala dengan ibadah. Kedua,
Wal zabhi wan nazri. Semata-mata memberi tumpuan kepada Allah sahaja kita beribadat, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Bila beribadat, kita tumpukan ibadat itu khusus kepada Allah. Apa ibadat? Pada pelajaran kita yang lalu kita dah sebut makna ibadat kan? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullah minal aqwal wal af'al. Ibadat-ibadat itu sesuatu yang Allah Ta'ala suka. Seperti apa dia? Perbuatan dan juga perkataan. Perbuatan sembahyang, puasa, zakat, haji, perbuatan. Perkataan ni kita baca Quran, kita berselawat, kita berzikir, itu perbuatan. Semua perbuatan dan semua perkataan yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, itu dipanggil ibadah. Buatlah apa-apa, mengaji. Mengaji ni Allah Ta'ala suka tak? Suka kan? Sebab kita mengaji, menghilangkan kejahilan dalam diri kita, kita masukkan ilmu, pengetahuan, maklumat dalam diri kita. Tujuan kita tahu ni, kalau dalam akidah ni kita nak pegang. Bab akidah kita nak pegang, kita nak yakin, kita nak i'tiqad yang betul. Dipanggil i'tiqad yang jazim ataupun i'tiqad yang jazam. Pegang putus, tak ada ragu-ragu. Itu kepentingan ilmu. Kalau itu ilmu tauhid. Kalau ilmu fiqh pula, kita nak tahu buat ibadat betul sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi dan kita nak beramal. Okey, dia kata di sini seperti apa dia? Doa, sembelih. Sembelih juga ibadat. Sebab apa kata sembelih ibadat? Sedangkan bila kita sembelih binatang, kita makan. Kadang-kadang kita pergi ke orang. Sama ada sembelihan itu melibatkan akikah ke, ataupun melibatkan korban ke, ataupun saja-saja sembelih. Bukan melibatkan akikah, bukan melibatkan korban. Kenapa dikira ibadah? Kenapa dikira pahala? Apa jawapan tuan-tuan? Kita sembelih ni, saya sembelih ayam ke kambing, kita nak makan. Bukan kita buat akikah pun, saja-saja sembelih pun dikira ibadah juga. Sebab bila kita sembelih, kita baca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah. Kita sebut dengan nama Allah. Kita mengagungkan Allah ketika kita menyembelih binatang. Adapun orang kafir, khususnya orang kafir jahiliah, bila mereka sembelih binatang, mereka sebut Bismillati wal Uzza. Demi Tuhan Lata. Lata tu Tuhan yang besar lah, tokong yang besar. Dia ada Tuhan-Tuhan yang banyak tu, dia ada Tuhan-Tuhan yang besar, dia ada nama. Mereka namakan Lata dan Uzza. Kita selalu sebut dalam kuliah kita, ada 360 berhala dalam Kaabah, keliling Kaabah kan, yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Dia lah ajar orang semua berhala. Jadi bila mereka menyembelih seekor binatang, tujuannya untuk pengabdian diri, mengagungkan, membesarkan Tuhan mereka, bukan Allah, iaitu berhala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut 4 perkara tak boleh makan kan? Ayat 3 surah Al-Ma'idah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan makan bangkai, darah, babi dan seekor binatang yang disembelih bukan disebut nama Allah. Sebut apa? Nama Tuhan dia lah, nama berhala. Nama berhala. Ayat 3 surah Al-Ma'idah. Jadi kita sembelih binatang ini dapat pahala dan dianggap sebagai ibadah. Mukhalafah, berbeza dengan cara orang kafir sembelih, kerana tujuannya untuk penyembahan kepada berhala. Mereka bila sembelih binatang kan, kambing ke unta kan, ambil binatang tu tak dekat berhala, jamu berhala, bagi berhala makan. Sekarang ni dia letak buah apple kan, buah nanas, buah-buahan. Apabila dia tengok tak makan, 2-3 hari tengok buah tu kecut je, tak makan. Tunggu seminggu berhala dia tak makan, sebulan pun tak makan juga. Akhirnya letak 5 plastik, apple plastik, nanas plastik. Sekarang ni cerdik sikit dah. Dia tahu tak makan, Tuhan tu tak makan. Nampak? Dulu memang sembelih binatang tak kat berhala. Jadi sembelih juga dianggap sebagai satu ibadah. Maknanya kita ni kalau berdoa kepada Allah, sembelih kerana Allah, dan juga nazar pun kerana Allah,
Maka di situ kita telah mempunyai keyakinan, mempunyai keimanan, kepercayaan, i'tiqad bahawa Allah Ta'ala yang tepat hanya untuk kita menyembahkan segala, mempersembahkan segala ibadat. Itulah yang dipanggil tauhid uluhiyah. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Dia ada alif tu sebenarnya. Wahid ada alif tu lepas waw. Tuan-tuan perhati elok-elok ayat tu. Ini surah apa ni? Surah Al-Baqarah. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tengok ayat tu. Sebab ada orang duk kata Allah Ta'ala ni kita tak boleh sebut wahid, kita kena sebut esa. Sebab qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu esa. Dia jumpa satu ayat tu. Ayat Quran banyak. Esa pun kita boleh sebut, wahid pun kita boleh sebut. Sebut wahid syirik. Orang nak mengaji cara lama tu kan. Sebut wahid tak boleh, sebab bila wahid maknanya satu. Satu ni boleh berbilang 1/2, 1/3, boleh dibahagikan kalau satu. Kalau esa tak boleh bahagi. Dia tak pakai logik dia. Sedangkan Quran kata wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Kalau kita kata orang menganggap, kalau ada orang anggap seseorang yang kata Tuhan itu satu syirik, Allah Ta'ala syirik. Sebab dia kata dia satu. Dia kata dia satu. Maksudnya dalam Al-Quran, esa pun kita boleh sebut, satu pun boleh. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang sebut. Sebab tu apa-apa pun ilmu, dia kena tengok Quran hadis dulu. Kalau tak ada maklumat tentang Quran hadis ni, kita duk buat satu andaian. Di dalam nak mengenal Allah, buat berbagai-bagai andaian. Itu yang jadi masalah. Dalam Quran boleh sebut satu. Okey. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Falyakum awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Syahadatu an la ilaha illallah. Ini ada hadis yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Bila dia mengutus seorang sahabat yang dikenali dengan Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Bila kamu sampai negeri Yaman, perkara yang pertama yang kamu kena lakukan, yang kamu kena buat, ajak mereka kepada Islam. Iaitu ajak mereka kepada Islam dengan mengiktiraf, mengakui bahawa kesaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Bulan lepas kita sebut apa makna saksi. Saksi maknanya ana aqirru, ana a'lamu, ana a'tarifu, ana atayaqqanu, ana afhamu. Aku yakin, aku faham, aku iktiraf, aku sedar, aku tahu bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kita ajar orang nak mengucap masuk 2 kalimah syahadah, kita tukar sikit, berani tak? Ajar orang masuk Islam kan, aku naik saksi. Kita tukar daripada naik saksi, kita kata aku yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Berani tak tuan-tuan tukar? Kalau ada orang asli ke orang yang bukan Islam nak masuk Islam, ajar kalimah tu, baru dia betul-betul faham. Naik saksi ni orang Melayu pun banyak saya test, tak tahu apa makna naik saksi. Naik saksi, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang dia tahu naik apa? Naik taksi. Naik taksi dia tahu. Naik saksi dia tak tahu. Bila kita tanya apa maksud naik saksi? Naik saksi maknanya aku mengaku, aku faham, aku yakin, aku iktiraf bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Baru kita mengucap tu rasa kemeh. Tapi kalau tak tahu apa makna kesaksian, syahadatu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, tak tahu, tak rasa apa mengucap. Aku yakin, aku faham, aku iktiraf, aku sedar bahawa tiada Tuhan yang disembah sebenar-benar melainkan Allah. Okey. Ma huwa tauhidus sifah. Okey, yang kedua, dalam hadis yang kedua dia kata apa lagi? Wa fi riwayatil Bukhari ila an yuwahhidullah. Ajak manusia supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud mentauhid? Mengesakan. Bila dah sembah Allah Taala, tidak sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Soalan yang ke-9. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ih? Apakah tauhid sifat Allah Taala dan juga nama-namanya?
Selain daripada tauhid rububiyah, uluhiyah, dia ada satu tauhid lagi yang dibahaskan oleh para ulama. Dipanggil tauhid sifat dan juga nama-nama. Apa maksud sifat? Selain daripada wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu li nafsihi wahdaniyat qudrat iradat tu sampai habis, selain daripada sifat-sifat itu, dia ada sifat yang lain. Yang tu jarang orang mengaji. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang tauhid sifat Allah. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9. Bagi Allah Ta'ala itu nama yang indah-indah. Okey? Maknanya nama Allah Ta'ala yang kita tahu berapa? Setakat 99. Yang tu yang sempat mampu dikaji oleh ulama. Dia banyak nama-nama Allah Ta'ala. Nama-nama itu juga yang 999 itu adalah merupakan sifat Allah. Nama kita katakan Ar-Rahim, sifat Allah Ta'ala yang Rahim. Al-Quddus, Al-Malik, Al-Qayyum, Al-Hadi, Al-Ghafur, Al-Basir, Al-Basir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Sami'. Nama-nama yang 99 itu, dia juga adalah merupakan sifat Allah. Sifat sabar, sifat apa? Sifat mendengar, sifat melihat, sifat yang maha hidup, sifat yang berkuasa. Maknanya selain daripada tauhid yang kita belajar itu, tadi dah kita sebut rububiyah dan uluhiyah, dia ada tauhid asma' was sifat. Bila melibatkan asma' was sifat, ada sifat selain daripada yang kita sebutkan tadi yang 99, sifat wajh, sifat majid, sifat ain, sifat yad. Semua ada. Tapi kita tak pernah belajar macam tu. Bila orang bawa mari sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala, tangan. Sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala, muka. Sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala, sifat mata. Ini menjisimkan Allah. Sebab dia faham tangan dengan makna anggota tangan. Anggota ini, ataupun anggota mata, bila sebut anggota, anggota ni ada kepada baharu, ada kepada makhluk. Sedangkan para ulama salaf membahaskan mata, tangan, muka dan sebagainya ini adalah sifat. Sifat tangan contohnya kita kata memberi dan menahan. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala memberi rezeki dan Allah Ta'ala menahan rezeki seseorang. Itu maknanya sifat. Sifat yad dipanggil. Huwa itsbatu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabih. Maknanya tauhid sifat Allah Ta'ala ini dan juga namanya adalah menisbatkan sesuatu yang telah mensifatkan oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Apa yang Allah Ta'ala sebut tentang diri dia, kita isbat, bukan tafwid. Isbat maknanya kita terima. Tafwid maknanya serah. Tak tahu? Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu ala arshi istawa. Yad ke wajh ain, tak tahu. Itu maknanya tafwid. Golongan salaf mereka isbat. Lalu bila mereka kata tentang sifat Allah Ta'ala ini tafwid, mereka membuat satu andaian, tanggapan bahawa salaf di dalam memahami ayat-ayat sifat dan juga ayat-ayat mutasyabihat, ayat salaf, golongan salaf zaman Nabi, para sahabat tabi'in dan juga tabi'un tabi'in ini, mereka tafwid ayat-ayat sifat. Maknanya serah kepada Allah Ta'ala. Kami tak tahu apa makna yad, kami tak tahu apa makna istawa, kami tak tahu apa makna ain dan sebagainya. Padahalnya golongan salaf, mereka mengisbatkan makna ayat, lalu mereka serahkan kafiat.
Tengok tuan-tuan, aw wasafahu rasuluhu fil ahadits sahihah, ataupun sesuatu yang mensifatkan oleh nabi pada hadis-hadis yang sahih. Maknanya isbat. Apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, apa yang disebut oleh nabi, isbat. Alal haqiqah, pegang atas haqiqah, bukan atas majaz. Majaz ni pinjaman. Kalau tangan, memang tangan sungguh, tetapi bukan tangan dengan makna anggota tangan. Sifat tangan. Bukan kata tangan ditafsirkan dengan kudrah. Wash muka ditafsirkan dengan zat. Tidak, salaf tidak berkata begitu. Salaf pegang secara hakikat. Bila ta'wilin wala tafwidin. Tengok, dia kata apa? Tanpa takwil. Takwil ni maknanya paling daripada makna asal. Makna asal tangan ditakwilkan dengan kudrah ataupun quwah. Nampak? Wala tafwidin, dan tidak mereka tafwid serah kepada Allah Ta'ala. Wala tamsilin, dan tidak memisalkan sifat-sifat itu dengan baharu. Wala ta'tilin, dan mereka tidak menolak. Kal istiwa'i, seperti istiwa. Wan nuzul, turunnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun. Waliyat, tangan. Wa ghairiha, dan selain daripadanya. Mimma yaliqu bikamalih, sesuatu yang layak dengan kesempurnaan Allah. Kalau kita tangan yang sesuai. Layak ni sesuai. Mata yang sesuai lah. Kalau kata mata seperti mata manusia, sesuai tak? Tak sesuai. Tangan seperti tangan makhluk, sesuai tak? Tak sesuai. Jangan ada pihak menuduh. Kalau kata tangan, mereka menyamakan Allah dengan baharu. Sedangkan terang kalau kita belajar akidah salah. Tangan yang sesuai. Mata yang sesuai. Okey. Kalau kita kata tangan seperti tangan manusia, ada 5 jari, ada urat, ada tulang kan? Ada kulit. Sesuai tak bagi Allah? Tak sesuai. Ada darah, sesuai tak? Tak sesuai. Kalau muka ke mata, sesuatu yang terlintas di dalam pemikiran kita, nafi daripada Allah. Tak sama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan sesuatu. Tak boleh. Mereka kata tak boleh. Kalau kita terjemah yad dengan makna tangan, takut orang awam kata tangan Allah sama dengan baharu. Okey, bila kata takut orang awam cakap, kita buat bancian tak? Ada tak buat satu bancian yang tepat? Bahawa kita tanya orang awam, jumpa kat kedai kopi ke, kat mana-mana atas bas ke, bila disebut tangan, apa yang kamu faham? Sebut tangan, mestilah tangan Allah Ta'ala sebagaimana tangan makhluk. Baru betul. Dia tak pernah buat bancian pun. Nanti orang awam faham bahawa bila sebut tangan Allah Ta'ala sama dengan baharu. Tak pernah buat bancian. Bila saya duk terang masalah ni, saya duk tanya orang, dia kata sudah tentu mukhalafah. Sudah tentu mukhalafah. Walaupun sebut tangan ke mata ke, tak samalah. Sebab awal-awal dah diajar masa kita kecil lagi, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Bila sampai tak ayat ni, nanti orang faham macam lain. Dia yang faham macam tu. Dia yang faham macam lain. Dia nak tuduh orang awam ni faham salah. Sebab tu tak boleh. Mesti kena takwil. Takwil bukan mesti. Hukum takwil ayat Quran ataupun hadis-hadis mutasyabihat, ayat-ayat sifat, hukum takwil bukan wajib. Dia adalah harus. Nak takwil ya. Abu Hasan Asy'ari contohnya kita kata Asy'ariyah. Kita Asy'ariyah takwil sesuai dengan di sudut bahasa Arab. Kita boleh terima sebab dalam usul fiqh, di dalam bab ayat mutasyabihat ini ada 2 pendapat ulama. Bagi ulama salaf, mereka isbatkan makna ayat-ayat mutasyabihat. Golongan khalaf, mereka takwil. 2 aliran. Jadi hakikatnya, contohnya kita baca usul fiqh Islami yang dikarang oleh Dr. Wabah Zuhaili. Hakikatnya, bukan kata kitab ini saja, mana-mana kitab tuan-tuan boleh rojok, sama ada tafsir berkaitan dengan ayat mutasyabihat ataupun kitab usul fiqh. Dia buat kesimpulan, salaf dan khalaf semuanya nak mentangzihkan Allah, menyucikan Allah Ta'ala daripada segala yang baharu. Apa maksud menyucikan? Tak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itulah yang dipegang oleh Abu Hasan Asy'ari dan Asy'ariyah dulu. Cuma zaman sekarang Asy'ariyah dah berbeza dengan Asy'ariyah dulu. Dia lebih kepada Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Cakap kena ada bukti.
Kena ada fakta. Ni bawa beg Bukan kita nak bagi satu, nak takutkan tuan-tuan, nak buat satu tuduhan kepada mana-mana pihak. Kita bercakap berdasarkan kepada fakta. Supaya tuan-tuan bila berhadapan dengan orang, ini fakta, ini dalil. Tuan-tuan, kita tengok, nanti kita baca sikit lagi. Dia kata kal istiwa wan nuzul wal yad wa ghairiha mimma yaliqu bi kamalih. Qala laisa kamitsli syai'. Allah Taala tak sama dengan sesuatu, wa huwas samiul basir. Dan dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ni masyhur, yanzilu rabbuna yanzilullahu fi kulli lailatin ila sami'id dunya. Allah Ta'ala turun 1/3 malam pada langit dunia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yanzilu nuzulan yaliqu bijalalih. Turun sebagai turun yang sesuai. Ni ada seorang individu, saya tak sebutlah nama dia. Pok-pok Wahabi ni menganggap Allah Ta'ala turun macam lift. Turun dengan lift, dia kata. Naik bertemu dengan Allah Ta'ala pun sama. Subhanallah, saya pun pegang kepala, pegang dari siapa individu di Malaysia ni kata turun macam tu, turun sebagaimana turun baharu. Dia buat satu rekaan, dia kata puak ni kata. Sedangkan kalau kita baca kitab-kitab salaf, dia kata yang zilu nuzulan yaliqu bijalali. Turun yang sesuai. Kalau turun dengan lift tu sesuai tak? Turun dengan kaki sesuai tak? Tak sesuai. Maknanya macam mana? Itulah yang dinamakan nafi kasyat. Itu yang dinamakan kafiat tak tahu. Turun yang sesuai. Kalau mata yang sesuai. Ada satu lagi. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, YouTube kan banyak kan. Sebagainya saya dah jawab dah individu ni. Dia kata nak harmoni sikit, sebut tangan yang sesuai, tangan yang layak, mata yang layak. Padahalnya salah tak kata macam tu. Dia kata salah tak kata macam tu. Pok-pok Wahabi je kata macam tu, turun yang sesuai, nak bagi nampak harmoni sikit, dia kata. Padahalnya mereka telah menjisimkan Allah, menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Kalau kita baca dalam kitab-kitab salaf, semuanya dia kata sifat-sifat ini sama ada tangan ke, mata, istawa, semua yang yaliqu bijalalih, yang sesuai. Bukan perkataan yaliqu bijalalih itu daripada Muhammad bin Abdul Wahab, sebab orang duk sandar ke dia kan. Wahabi, Muhammad bin Wahab Wahabi. Bukan disebut oleh Ibn Taymiyah. Generasi yang sebelum daripada tu lagi. La yushbihu ahadan min makhluqihi. Allah Ta'ala tidak menyerupai akan seseorang daripada makhluknya. Okey, yang ke-10, Ainallah. Di manakah Allah? Allah fauqal arsy. Allah atas arasy. Alas samai, atas langit. Langit yang paling tinggi adalah langit yang ke-7. Arasy atas daripada langit yang ke-7. Allah atas daripada arasy. Allah atas daripada arasy. Berhajat kepada arasy ke? Berhajat kepada tempat ke? Tak. Sebab bukan duduk berdempik macam tu. Sebab tu kena baca kitab-kitab salaf. Baru kita tahu bagaimana pegangan salaf. Jadi bila sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy, ai mana istawa apa dia? Ala wartafa'a, tinggi, meninggi di atas arasy. Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana datang hadis di dalam Sahih Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis sebuah kitab, fahuwa indahu, bahawa dia berada di sisi kitabnya, fauqal arsy, di atas arasy. Jadi kita nak pegang setakat ni, sebelum saya kemukakan dalil-dalil yang lain, setakat ni tuan-tuan nak pegang macam mana? Tak bertempat ke? Allah Ta'ala ada tempat. Tak apa, tuan-tuan boleh hujah, boleh debat, boleh kemukakan bantahan terhadap apa yang saya terangkan tadi. Di mana-mana ke? Tak bertempat ke? Allah Ta'ala atas arasy. Tak takut rosak akidah ke pegang lagu tu? Menempatkan Allah Ta'ala tak takut rosak akidah ke?
Sebab di sudut asasnya tuan-tuan, kenapa nak pening? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Bukankah kita telah kembali kepada Allah? Allah Ta'ala kata, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dan bukankah kita kembali kepada hadis Rasul? Inna Allaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Hadis Sahih Bukhari. Okey. Di manakah hujah dan dalil yang disebut Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak di atas aras, tidak atas, tidak bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang ni? Ambil daripada mana ni? Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab falsafah, di antara tokoh falsafah yang dikenali oleh seluruh dunia kalau orang belajar falsafah, Aristo, yang disebut, kita mengaji disebut Aristotle. Aflatun, Aristotle ini, guru dia adalah Aflatun. Ni Aflatun kan? Aristotle ni guru dia Aflatun. Aflatun ni guru dia adalah siapa dia? Okey, jawab sebelum saya nak sambung ni, tuan-tuan tolong jawab. Bulan depan tuan-tuan bagi tahu siapa guru dia pula. Aristotle, guru dia Aflatun. Aflatun siapa guru dia? Sebab tu kita kena membaca tuan-tuan. Bagi pemikiran, pendirian, akidah, pegangan Aristotle ini, Tuhan itu tidak bertempat. Kalau bertempat, maka dia adalah baharu. Sebab baharu dia mengambil ruang, mengambil tempat, mengambil arah. Disebut dalam kitab-kitab falsafah, ilah anda Aristo munazzihun anil makan wal zaman wal jihah. Tuhan bagi Aristotle, dia suci daripada tempat, arah dan juga masa. Konon-kononnya golongan falsafah, sebagaimana yang saya sebut tokoh-tokoh dia tadi itu, nak menyucikan Allah daripada sama dengan baharu, yang membahaskan tentang jisim, arat, tentang ruang, tentang jihah, tentang makan, tidak ada dibahaskan di dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak dibahaskan oleh golongan salaf. Mereka tak bahas. Jadi bila dah pemikiran falsafah itu berkembang seluruh dunia, sampai di dalam pemerintahan kerajaan Islam dulu pun, mereka terpengaruh dengan pemikiran falsafah. Mereka telah memerintahkan rakyat mereka yang pandai bahasa ini mengubah daripada bahasa yang digunakan oleh golongan falsafah dulu, Yunan, daripada bahasa Yunan kepada bahasa Arab. Bila diterjemahkan dalam bahasa Arab, ramailah orang kena belajar, kena mengetahui. Sehingga orang belajar akidah pada zaman itu, selepas kurun yang pertama, kurun yang kedua, sampai kurun penghujung kurun yang ketiga, Hijrah. Bila dah diterjemahkan, ulama-ulama pun terpaksa kena belajar bagi nak berhadapan dengan golongan falsafah. Bila mereka belajar, sebahagiannya memang terjerat terus. Sebab nak kenal Tuhan, mesti sesuai dengan logik. Sebab tu mula-mula orang belajar akidah tauhid, dia belajar hukum apa? 3 hukum. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal kan? Apa makna hukum akal? Sesuatu yang boleh diterima oleh akal. Mata yang logik okey, tu benda tu betul. Yang tidak boleh diterima oleh akal, perkara itu mustahil. Okey tuan-tuan, saya nak buktikan. Kalau kita baca kitab-kitab membahas akidah ni melalui sifat 20 contohnya kan. Sebab saya pun belajar masa duduk di pondok dulu. Cuma kita nak cerita di manakah kelemahannya dan ada kebaikannya, supaya kita berhadapan dengan golongan falsafah ataupun logik, kita boleh guna kaedah itu untuk lawan dia. Itulah tujuan ulama dulu belajar, bukan untuk dipegang, untuk nak lawan balik je. Syarah Sanusiyah dalam Matai Umum Ibrahim pun ada sebut bagaimana cara nak mengatakan Allah Ta'ala tak sama dengan baharu, nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala yang baharu.
Lalu daripada kaedah falsafah itu diambil sebahagian daripada ulama-ulama tauhid. Contohnya di dalam membahaskan sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ini, dia kata apa? Yang pertama, ada 10 perkara. I'lam anna anwa'al mumatsalati asyaratun. Bahagian-bahagian penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baharu ini, maka ada 10. Kalau ada benda tu, dia bukan Tuhan. Mumasalah ni sesuatu yang menyerupa dengan Allah. Sesuatu baharu, sesuatu yang baharu. Ya, 10 perkara ni, perkara itu maknanya perkara yang baharu. Kalau dia dikatakan sama dengan Allah, maka dia adalah baharu. Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan 10 perkara ini maksudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan tidak boleh bersifat dengan 10 perkara. Pertamanya dia kata di sini, al-awalu an yakuna jirman, wasani an yakuna aradan. Yaqumu bi jirmi. Yang ketiga, an yakuna fi jihatin. Yang keempat dia kata an yakuna lahu jihatun. Lahu huwa jihatun. Wal khamisu an yakuna fi makanin. Wasalisu an yakuna fi zamanin. Nampak? As-sabi'u an yakuna mahallan lil hawadis. Al-thaminu an yakuna muttasifan bil sighari. Wat-tasi'u an yakuna muttasifan bil kibari. Al-ashiru an yakuna muttasifan bil aghrad. Tengok. Tadi kita sebut bagaimana perbahasan falsafah di dalam nak mengenal Tuhan. Dia kata di antaranya di sini tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala itu berjihah. Dan juga maknanya bertempat. Jihah ni maknanya arah. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Itu jihah. Dan tak boleh kata tempat. Kalau tempat memerlukan jihah, memerlukan tempat, ini semua sifat-sifat baharu. Allah tak sesuai. Maka tidak boleh berjihah, tidak boleh bertempat. Jadi bila orang belajar tauhid macam ni, kita buat mari Quran, dia terima tak Quran? Tak boleh lah bila kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah Ta'ala berada di atas arasy. Arasy tu tempat. Bila tempat, yang memerlukan tempat adalah baharu. Kita kata atas. Atas tu maknanya jihah. Bila Allah Ta'ala duduk di atas, berada di atas. Bukan, bila sebut duduk, bukan duduk. Macam ni kita kata berada. Berada di atas, maka pihak atas. Memerlukan tempat, memerlukan pihak adalah baharu. Bila kata Allah Ta'ala itu bertempat, itulah yang dipanggil mujassimah. Sebab yang memerlukan tempat adalah jisim. Jisim duduk kepada tempat. Jisim berada kepada arah. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Setakat ni. Jadi kalau kita kata, sebab dulu dah saya bahas, ada orang jawab, saya jawab balik. Berhubung dengan jihah dengan makan ini adalah amrun i'tibari. Benda yang tak ada di sudut realiti, ada di dalam pemikiran. Kita nak jelemakan jihah dan juga makan tak boleh. Tak ada. Kalau dianggap salah tuan-tuan, bila ada orang yang mengatakan Allah Ta'ala tu bertempat, atas tu tempat lah, atas kepada arasy, dan berjihah, maknanya arah atas. Kalau kafir, baca bangan dengan ayat tadi, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Bagaimana hadis yang Allah Ta'ala kata dia berada di atas arasy? Bagaimana pula ulama-ulama yang berpegang kepada Allah Ta'ala di atas arasy? Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan, orang duk memang orang sanjung dia, orang bangga, respect, hormat dia. Memang dia katakan dia seorang wali. Sebutlah siapa-siapa yang mengaji pun Syekh Abdul Qadir Jailani orang Tabik Spring. Tapi orang tahu tak apakah pegangan akidah Syekh Qadir Al-Jailani? Orang tahu tak dia pegang akidah apa? Dia pegang pada akidah salaf. Tuan-tuan tengok muka surat 73. Setelah dia buat mari dalil-dalil hadis, ayat Quran dan hadis tentang Allah Ta'ala atas arasy tu, banyaklah dia buat mari dalilnya. Lalu dia kata apa? Yang bagi itlaqus sifatil istiwa min ghairi ta'wilin. Sepatutnya kita itlaqkan, kita sebut sifat istiwa tanpa takwil. Wa annahu istiwa'uz zati. Istiwa itu adalah istiwa zat, bukan sifat.
Istawa itu adalah makna istawa diri Allah Ta'ala berada di atas arasy. Istawa uzzati alal arsy. Tengok. Disebut dengan terang, jelas. La alal ma'na al-qu'um wal mumasati kama qalatil mujassimah wal qaramiyah. Tidak dengan makna duduk. Ni arasy, duduk. Tak. Berada saja. Macam mana? Kita tak tahu kafiatnya. Sebagaimana yang dipegang oleh mujassimah dan qaramiyah. La alal ma'na al-ulwi wal rif'ah kama qalatil asy'ariyah. Dia kata bukan dengan makna tinggi, tinggi sifat. Tinggi itu sifat Allah Ta'ala tinggi. Bukan maksud tinggi macam tu. Tinggi memang dia berada di atas daripada arasy. Bukan sifat itu memang dah tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala memang dia sifat dia dah tinggi. La alal ma'na al-istila. Istawa bukan dengan makna istila. Dulu saya sebut istila ni siapa sebut? Siapa yang menterjemahkan istawa dengan makna istila? Istawa ataupun istaula? Istilah tu dia lafaz apa dia? Masdar. Istaula tu maknanya lafaz fa'il madhi. Fa'il madhi. Bukan makna istilah. Wal ghalabah kama qalatil mu'tazilah. Mu'tazilah yang kata istawa dengan makna istaula. Istaula dengan maksud apa istaula? Maksud mengurus, mentadbir, memerintah. Yang kata istawa dengan makna istaula adalah Mu'tazilah. Siapa sebut di sini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebut juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Dan juga disebut di dalam kitab tafsir Baghawi oleh Imam Baghawi yang mengatakan istawa dengan makna istaula adalah Mu'tazilah. Tadi saya sebut dalam kitab Al-Ghunyah yang saya baca ni. Lepas tu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun sebut sama. Imam Baghawi pun sama sebut. Dan juga disebut oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid. Istawa dengan makna istaula adalah Mu'tazilah. Makna Mu'tazilah. Asalnya demo ambil di mana tuan-tuan? Istawa dengan makna istaula di sini daripada syair yang dikemukakan oleh Akhtal. Istawa bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa dami muhraq. Istawa Bishr di atas negeri Iraq tanpa berlakunya peperangan dan juga pertumpahan darah. Saya duk kaji istawa dengan makna istaula ni, asal-asalnya ambil di mana? Saya jumpa di dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnul Katsir. Kalau di sekolah ni saya letak semua kitab-kitab tu, tapi dalam kereta tu ada tu sebab saya nak bahas tempat lain pula. Dalam kereta ada Bidayah wan Nihayah. Dia kata saya punya kaji, rupanya dia datang daripada Akhtal, seorang Nasrani, penyair Nasrani. Sebab tu dia kata hadza istidlal batilun lianna Akhtala Nasraniyun. Dia kata dalil yang mengatakan istawa dengan makna istaula adalah batil kerana Akhtal seorang Nasrani. Kita ambil syair Nasrani untuk faham bab akidah. Lepas tu duk kata orang sesat. Bahaya tak bahaya? Okey, saya nak ringkaskan. Tuan-tuan sanggup tunggu lagi ke ni? Saya tak puas hati, saya akan baca lagi ni. Semalam ni saya nak perhabis bab ni. Tak nak tangguh sambung bulan depan nak. Okey, saya potong sikit dia kata sini. Sebab panjang perbahasannya, saya nak baca kitab lain sama. Wa kaunuhu. Dia kata di sini azza wa jalla ala arsy, keadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, mazkurun fi kulli kitabin unzila. Bahawa keadaan Allah taala istawa di atas arasy itu disebut di dalam semua kitab yang diturunkan, ala kulli nabiyyin ursila, dan kepada nabi yang diutuskan, bila kaifin, dengan ketiadaan kafiat. Mengatakan Allah Ta'ala berada di atas arasy semua kitab-kitab samawi. Dia ada di dalam Zabur, dia ada Taurat, Injil dan juga Quran. Dan semua ajaran yang dibawa oleh para nabi yang diutuskan oleh Allah.
Okey, dia sebut lagi tadi. Fal istiwa'u min sifati zat. Sebab tu dia panggil ayat sifat min sifati zat. Ba'dama akhbarana bihi wa nassa alaihi wa akkadahu fi sab'i ayatin min kitabih. Dia ada 7 tempat Allah Ta'ala istawa atas arasy. Wa sunnatul ma'surah bihi, dan juga dalam sunnah. Wa bihi sifatun lazimatun lahu wa la'iqatun bihi, sifat yang layak. Sebab tu dia kata di sini wa la'iqatun bihi kal yaddi wal wajhi wal aini was sam'i wal basari wal hayati wal qudrati. Mata-mata yang layak, tangan-tangan yang layak, pendengaran-pendengaran yang layak, hidup-hidup yang layak, kudrat-kudrat yang layak. Wa qawnuhu khaliqan raziqan, dia kata wa muhyiyan wa mumitan mausufan biha la wala nakhruju minal kitabi was sunnati. Tengok akidah Syekh Abdul Qadir Jalani, kita tidak keluar daripada apa yang disebut dalam Quran dan juga hadis. Tak keluar daripada akidah Quran dan hadis. Naqra'u ayata wal khabara, kita baca ayat Quran dan juga hadis. Wa nu'minu bima fihima, dan kita beriman kepada apa yang ada dalam Quran dan hadis. Wa nakilu kaifiyata fi sifati ila ilmillah, kita serahkan kafiat tentang sifat Allah Ta'ala kepada ilmu Allah. Mata macam mana, tangan macam mana, istawa macam mana, serah kepada Allah. Sebab isbat dia punya makna tangan, makna istawa, isbat kita terima. Maka serah kafiat. Maknanya kafiat ni cara tu macam mana, serah kepada Allah. Kalau kita baca di dalam tafsir Qurtubi, saya dah hurai panjang dah sebelum ni. Malam ni nak ringkas-ringkas. Takut tuan-tuan yang dengar dah pernah mendengar, melihat perbahasan saya yang lepas-lepas, takut jadi jemu. Malam ni saya cuba ringkaskan. Di dalam mentafsirkan ayat Quran Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Imam Qurtubi kata, wa qad kana as-salaful awwalu radhiyallahu anhum. Dan sesungguhnya adalah salah yang pertama dulu radhiyallahu anhum, la yaquluna bi nafyil jihati, mereka tidak berkata dengan nafi jihah. Bagaimana orang kata kalau kata mengisbatkan jihah kafir? Adakah golongan salah dulu kafir? La yaquluna bi nafyil jihati, la yaquluna bi nafyil jihati wa la yantiquna bidzalik. Salah tak bercakap pun, tak bincang pun tentang jihah. Katalah Allah Ta'ala tahara. Bal nataquhum wal kafatu bi isbatiha. Bahkan apa yang mereka tuturkan ke semua salaf ini dengan mengisbatkan jihah. Lillahi ta'ala kama nataqa bihi kitabuh wa akhbarat rusuluh. Sebagaimana yang disebut dalam Quran dan juga hadis. Disebut oleh para rasulnya. Wa akhbarat rusuluh. Sebagaimana yang disebut oleh para nabinya, para rasulnya. Walam yunkir ahadun minas salafis salih. Tidak mengingkari golongan salafus salih ini annahu istawa ala arsyihi, bahawa Allah Ta'ala istawa atas arasy haqiqatan, secara hakikat, bukan majaz. Majaz tu maknanya istawa dengan makna istaula, dengan makna memerintah. Tak. Sekarang ni nak kata macam mana tuan-tuan? Lepas ni, kalau saya tanya tuan-tuan Allah Ta'ala di mana, tuan-tuan boleh terima tak? Banyak lagi saya nak baca yang terakhir. Durus Samin, kitab Melayu tuan-tuan. Muka surat 45. Adapun mazhab salaf, dia kata mazhab salaf itu adalah mereka yang tafwid ilmunya itu kepada Allah, dan wajib kita iktiqadkan seperti barang yang ada pada zahir. Tafwid ilmu ni, orang kata tafwid ilmu pengetahuan itu kepada Allah, disebut di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Intisar. Tafwid yang dimasukkan di situ adalah tafwid kafiat, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Qadir Al-Jailani. Bukan tafwid dia punya makna sifat. Serah tangan tak tahu macam mana, istawa tak tahu, bukan. Tahu makna tangan apa dia, tahu makna istawa, tetapi apa yang ditafwidkan maknanya adalah kafiat. Kita tengok di sini dia kata apa. Dan wajib kita i'tiqad seperti barang yang ada zahir. Maknanya zahir ayat.
Katanya, dan hakikat kita jauhkan segala kekurangan. Hakikatnya kita jauhkan, nafikan kekurangan bagi Allah. Seperti kata Imam Malik, kami ketahui arti di atas. Allah Ta'ala berada di atas, kami tahu apa makna atas. Tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Hakikat berada di atas macam mana? Seperti kita kata Allah Ta'ala di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baru. Padan mengaji dengan kitab Durus Sami je, tak payah nak baca kitab Arab banyak-banyak ni. Kitab ni pun ada dipelajari kan. Di pondok ada, masjid surau pun ada. Tapi kenapa tang ni tak upah nak faham? Dia kata kami tahu. Dia menakalkan pendapat Imam Malik. Kami ketahui arti di atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Seperti kita kata Allah Ta'ala di atas, tetapi tiada seperti di atas segala baharu. Memang atas, bukan atas seperti baharu. Dan Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti tangan segala yang baharu. Boleh sebut tangan, kita jauhi ya. Orang tak boleh sebut tangan, nanti orang menyamakan tangan Allah dengan tangan baharu. Tak boleh sebut tangan, tetapi tak sama dengan baharu. Dan Allah Ta'ala bermuka, tiada seperti segala muka yang baharu. Maka hakikatnya ia mengetahui kehendaknya. Allah Ta'ala lah yang mengetahui kehendak tangan, kehendak muka, kehendak mata. Dan wajib atas kita tangzihkan, maknanya menyucikan Allah Ta'ala daripada segala yang baharu, menyerupai dengan baharu pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Muafakat pada nama tangan, Allah Ta'ala kata tangan, memang kita kata Allah Ta'ala ada tangan. Tetapi tangan bukan maksud anggota tangan. Dan yang kedua, tangan Allah tak sama dengan tangan baru. Muafakat pada nama tak apa. Tangan, mata, wajah. Dia kata tiada mengapa muafakat pada nama. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhum. Maka adalah dua ini tarik jalan Ahlus Sunnah. Jalan pertama takwil, khalaf. Jalan yang kedua, dia maknanya isbat sifat dan juga tafwid kafiat. Dua-dua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setakat ni tuan-tuan, dengan penyerasan pada malam ini, tuan-tuan boleh faham tak? Boleh terima tak? Yang ketiga yang paling penting, tuan-tuan boleh jawab tak tuduhan orang mengatakan orang kata Allah Ta'ala arah ni kafir, kata ada tangan ni kafir? Boleh jawab tak? Maknanya kena faham dulu, lepas tu kita boleh terima, lepas tu kena boleh jawab pula kepada orang. Malam ni pakai share lah, masuk dalam Facebook masing-masing, dalam grup WhatsApp perbahasan. Mesti ada yang kontra. Ada siapa yang tengok? Ikang, malam ni apa soalan ni mah? Soalan yang lawyer buruk apa dia? Ada tak soalan lawyer buruk malam ni? Biasanya ada. Kita nak jawab. Sebab banyaknya mereka buat andaian, tak bercakap berdasarkan kepada fakta. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, dalam semua bab yang berkaitan dengan agama, khususnya akidah ni, berpeganglah kepada dalil Quran hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan yang kedua, bila kita kata kembali kepada Quran dan hadis, bukan kita memahami Quran dan hadis berdasarkan kepada logik kita, berdasarkan apa yang dihuraikan oleh para ulama. Ulama tafsirnya, ulama kita kata hadisnya, ulama akidah ni semua pada pendapat ulama. Ni pokok ni faham sendiri. Sedangkan apa yang kita bentang ni huraian ulama terhadap ayat mutasyabihat dan juga ada hadis-hadis sifat. Wallahu alam. Setakat itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.